Terima kasih diucapkan kepada Ahmad Khalis yang mengetuai bacaan doa kita pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berkumpul secara maya ya di dalam kelas Google Meet kita pada hari ini, dan tajuk yang akan kita bincangkan ialah bidang adab ataupun akhlak ya, bidang adab ataupun akhlak. Tajuk tahun 3 iaitu adab menziarahi apa tu? Rakan. Menziarahi rakan. Bagus. Rakan tu apa rakan? Kawan. Kawan, sahabat, teman. Itu semua dikategorikan sebagai rakan ya. Jadi dalam Islam Nabi kita mengajar ya, Nabi kita mengajar di samping kita menghormati ibu, ayah kita, orang yang lebih tua, Nabi juga mengajar kita adab sekiranya kita hendak menziarahi rakan. Tak kisahlah rakan tu di rumah ke, ataupun rakan tu di hospital ke, ataupun rakan tu di tempat-tempat lain ke, ada adab dia. Ada adab dia. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan adab menziarahi rakan. Okey, baik. Sebenarnya tajuk yang akan kita bincangkan ni ialah tajuk tahun 3 ya. Tahun 3. Kalau kat situ ialah tahun 3, adab tahun 3. Jadi memang kena bincangkanlah sebab untuk penilaian KAFA dia merangkumi tahun 3, 4 dan 5. Disebabkan subjek adab ni dia 3 hingga 5 ya. Awak kena study tahun 3 dan 5. Kalau awak tengok buku nota padat UPKK pun bermula daripada tahun 3 ya, mata pelajaran ataupun bidang-bidang tahun 3 dalam buku nota padat UPKK. Okey, baik ya. Okey, baik. Tengok ni gambar-gambar apa ni? Gambar-gambar apa? Buah tangan. Ya, buah tangan. Buah tangan ya, buah tangan yang boleh dibawa ketika menziarahi rakan. Okey, untuk makluman awak, buah tangan ni bukannya wajib. Dia tak wajib ya, dia tidak wajib. Ini sekiranya awak ada masa, awak ada kesempatan, awak ataupun ada peluang. Ataupun cukup rezeki. Ya. Kadang-kadang ada yang pergi menziarahi rakan tangan kosong je. Zulfaqar pergi rumah Adam. Mau pakai Zulfaqar dengan Adam satu taman. Zulfaqar pergi rumah Adam kadang kosong je. Panjang umur Adam. Baru sebut Adam baru masuk. Ustaz, bukannya satu taman Ustaz, tapi sebelah rumah saja. Satu lorong lagi, nampak? Satu lorong lagi ya. Jadi tak semestinya sekiranya awak berziarah ke rumah rakan awak wajib sediakan buah tangan. Bukan, tak wajib. Ya, ini ialah adab. Kalau awak buat, dia salah satu perkara yang mengembirakan. Sebenarnya sunat lah. Dia mengembirakan. Bila dia mengembirakan rakan, secara tak langsung dia jadi pahala. Bila awak datang rumah rakan awak bawa buah tangan, secara tak langsung dia jadi gembira. Bila kamu gembirakan hati orang, tak kira siapa, rakan ke, ibu bapa ke, orang tua ke, awak akan dapat pahala kerana awak mengembirakan hati orang lain. Jadi tak wajib ya, Zulfaqar jangan kata wajib. Tidak wajib ya. Benda ni dia macam sunat lah. Sunat ya, sunat ya. Kadang-kadang rakan awak ataupun jiran-jiran awak dia tak mengharapkan apa-apa pun ya. Dia suka sebenarnya awak datang sebab apa? Tetamu yang datang ke rumah ni ibarat membawa rezeki. Dia membawa rezeki ya. Okay, jadi pada hari ini kita akan belajar adab menziarahi rakan. Ini antara contoh-contoh lah Contoh-contoh buah tangan yang boleh awak bawa sekiranya awak ingin pergi menziarahi rakan. Yang pertama ialah hadiah. Macam surprise? Hadiah ni dalam bentuk apa saja ya. Kalau macam contohnya awak baru balik daripada Cameron Highland ke, baru balik dari Pulau Pinang ke, dari Melaka ke ya. Tak pun berikan dia boleh bagi sesuatu yang dia boleh terima seperti handphone ke handphone mahal sangat ya. Ni macam sesuatu yang yang buat pulang. Yang kecil lah, kitchen ke, fridge magnet ke, yang ni pun boleh menjadi satu hadiah. Hadiah tak semestinya mahal ya.
Jangan Ada seperti tapi rumah. hati-hati kalau apa ni? Ni kalau kasih bagi Paul. Kemudian yang kedua, buah tangan sudah tentulah buah-buahan maupun buah tangan ya. Boleh juga bagi dalam bentuk buah-buahan ya. Buah-buahan ni terpulanglah ya. Kalau Kalau ada seorang petani ni mungkin selalu buat buah-buahan untuk hadiah. pisang ke, nenas ke ya, tak kisahlah. Kalau kat rumah dia ada nenas lebih, bawa lah satu Kalau kat rumah dia ada anggur, bawa lah anggur ini contoh saja. Tapi jangan buat anggur. Yang ketiga antara contoh buah tangan kuih muih kuih muih. Kadang-kadang mak kita bila dia dengar kamu nak pergi, saya nak pergi rumah kawan saya, mak kamu bekalkan kuih bekalkan kuih. Tak perlu banyak pun kuih tu sekadar untuk rasa je bukan untuk makan sampai kenyang ini macam kita kita berbahasa, kita memberi orang merasa itu je, bukan sampai kenyang Kemudian yang keempat adalah bunga. Bunga ni kita jaranglah buat tapi kadang-kadang ada juga orang yang bawa hadiah dalam bentuk bunga ada nak juga kahwin pula rasa. Ada tapi sebab bunga ni, kalau bunga tak tahan lama bunga ni macam cepat layu, cepat kecut. Tapi ada orang kalau bunga plastik. Ada orang yang, ada rakan-rakan awak yang suka dapat bunga bila dia dapat bunga dia buat dalam pasu, bila berpasu dia buat air, dia bunga tu tahan lama sikitlah ini antara contoh buah tangan yang boleh dibawa ketika menziarahi rakan. Selain daripada buah tangan yang ada di sini, boleh juga sekiranya awak fikirkan boleh dijadikan sebagai buah tangan, no problem, tak ada masalah Contohnya kamu ada baju, jersey, contohnya jersey. Jersey yang ni kamu tahu kawan kamu suka kamu bagi dia. Baju pun boleh jadi buat tangan macam perempuan ada tudung ni dia terbeli dua, contohnya tudung dia terbeli dua dia terbeli dua. Lepas tu dia nak pergi ziarah Aisyah contohnya Aisyah nak pergi ziarah Mak Iris, ada bawa tudung tu. Itu pun juga dikira sebagai buah tangan itu antara contoh-contoh buah tangan yang lain lah. Okey, ini ialah adab menziarahi rakan adab menziarahi rakan. Okey. Yang pertama, niat yang Baik. baik mesti Kalau dia nak menziarahi rakan, pastikan niat baik, bukan niat dia aku nak pergi ganggu, aku nak pergi kacau, bukan. Apalah agaknya Muhammad Hamzah ni tengah buat, aku nak pergi kacau dia kejap lah. Okey, itu niat tak baik. Niat kacau. Apalah agaknya Atif Huzam buat kat rumah ni. Aku ambil basikal, aku nak kacau dia kejap lah. Nampak niat yang tidak bagus Kalau dia nak menziarahi, niat mesti baik. Contoh niat baik apa dia? Apa contoh niat yang baik? Untuk apa? Nak pergi berkawan mengajar sesama. Untuk berbincang kerja sekolah, berbincang tentang mata pelajaran, berbincang untuk dengan mendirikan dia ilmu, ataupun untuk berziarahi sebab dengar dia tak sihat. Itu semua yang baik itu yang baik Okey, yang kedua, masa yang Sesuai. jangan masa kerja Contoh masa yang sesuai? Waktu duduk saja. cuti. Contoh masa yang sesuai. Siapa yang beritahu? Waktu petang. Waktu petang. Okey, waktu petang sesuai terutamanya lepas asar. Asar. Lepas asar waktu yang sesuai untuk awak ziarah. Waktu yang tak sesuai contohnya Pagi-pagi. Pagi buta Pukul Tak 8 pernah pagi. saya fikir kalau ada orang yang datang pagi-pagi buka. 8 pagi kau dah tercegat rumah kawan kau. Kawan kau baru keluar bilik buka. Dia contohnya dia solat subuh. Waktu dia lepas solat subuh dia penat, dia terbaring. Kau datang kacau muka, bangun tidur semua pagi. Kata Umi Zara dalam chat lewat malam. Okey, itu antara masa yang tidak sesuai. Bagus Umi Zara Kalau lewat malam saya pernah. Kalau ni hantar barang ataupun menerima barang, kalau menerima hadiah ataupun hantar hadiah, pernah saya buat. Kalau emergency, kecemasan tak apalah tapi kalau tak ada apa-apa, tak digalakkan awak berziarah rumah rakan awak pada waktu malam sebab apa? Malam dalam Quran menyebut
wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Dan aku jadikan siang tu untuk kamu berpakaian. Ma'asha tu maksudnya untuk kamu hidup, maksudnya bekerja, bermain, beriadah. Wa ja'alna al-laila libasa. Malam tu untuk kamu berpakaian. Maksudnya berpakaian tu ialah kamu berehat. Ya. Rehat maksudnya ya. Jadi malam tu mungkin pukul 8 malam, 9 malam tu sesuai ya. Tapi mungkin bila dah masuk pukul 11, pukul 12 Maksudnya 10 ke atas, 10 ke atas. itu memang tak sesuai langsung lah untuk kamu berziarah. Terima hadiah, kalau terima hadiah pukul 9 malam selalunya. Okey. Yang ketiga, memberi salam. Ini adat kita ya, bukan adat kita. Adat tu benda yang orang-orang tua ajar. Adab ni yang Nabi ajar kita, kalau kita nak masuk rumah sesiapa pun memberi salam. Rakan ke, orang tua ke, jiran ke, kena beri salam ya. Beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga orang tua. Ya. Kemudian yang keempat, masuk jika mendapat izin. Ini paling penting. Ya. Sekiranya rakan awak kata masuklah, baru masuk. Tapi kalau rakan awak Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia tak ajak masuk, dia ajak bersembang di pagar je. Maknanya dia tak bersedia untuk awak masuk rumah. Mungkin dalam rumah dia, mak dia sedang tak pakai tudung ke, ya, tak sesuai. Tak pun sebabnya apa ni bersepah. Bersepah ke, ataupun ayah dia sedang baring di ruang tamu, ayah dia berehat ke. Jadi dia fikirkan tak sesuai kawan dia masuk. Jadi dia bersembang di pagar ya. Jadi kita jangan marah dia. Jangan marah dia, kau ni aku dah sembang lama kat pagar kau ni, kau haram tak bagi masuk ya. Jangan marah dia. Tapi apa jadi kalau kita tak kasih dia masuk tapi sebenarnya rumah dia okey-okey saja? Kita kena faham lah kenapa dia tak bagi masuk. Mesti ada sebab ya. Sebenarnya dia suka kamu datang tapi bila dia tak bagi masuk tu mesti ada sebab ya. Tak pun sebabnya rumah dia licin. Betul betul. Okey, maaf ada panggil telefon. Okey, yang seterusnya, yang kelima, memelihara tingkah laku. Saya salah saja ni. Bukan tingkah lalu ya, tingkah laku dan maruah diri. Tingkah laku dan maruah diri ya. Kalau awak nak pergi rumah rakan awak, pastikan awak jaga adab lah. Ya, jangan macam beruk, jangan macam monyet pula, terlompat-lompat, terjerit-jerit sampai orang yang dalam rumah pun terkejut. Ya. Kakak dia, abang dia, ya Allah apa yang diorang bergurau dalam bilik ni contohnya, berjerit-jerit. Kemudian maruah diri ni pastikan awak menjaga pakaian awak ya, menutup aurat, kemudian jangan mengganggu ketenteraman rumah tu ya. Apa ni? Jangan gelak, jangan ketawa terlampau kuat sampai orang kata teruknya dia ni ketawa. Ayah dia tak ajar ke adab pergi dalam rumah orang ni, nampak. Itu secara tak langsung awak menjatuhkan maruah diri awak dan keluarga awak. Jadi jaga tingkah laku dan juga maruah diri. Okey, yang keenam, berpakaian menutup aurat. Ini wajib. Ya, ini wajib. Sekiranya walaupun rumah sebelah pun Zulfaqar, ya, awak nak pergi rumah sebelah pun, jangan pakai seluar pendek. Ya, pakai seluar yang menutup aurat ya, pakai tracksuit, pakai seluar slack pun boleh. Kalau nak ajak dia main, seluar tracksuit ya. Yang perempuan pastikan nak pergi rumah rakan dia ya, bertudung ya, tutup rambut ya. Kemudian pastikan berpakaian yang tidak ketat ya, yang tidak mencolok pandangan mata orang ya. Itu antara adab menziarahi rakan ya. Ya, apa dia Zulfaqar banyak menyampuk hari ni ya. Sampai saya nak bercakap pun susah. Kenapa tu? Cakap terus. Macam mana saya tak nyampuk balik? Saya akan bagi peluang untuk awak tanya soalan nanti ya. Bukan, cumanya masalah kenapa saya tak pakai seluar panjang. Dah rumah saya tu kurang seluar panjang. Di antara ahli keluarga lain, saya paling sedikit.
sikit Kita pakaian kena dia. minta lah tambah lah ya, beli sweater shoot yang murah-murah 2 helai ya. Tak. Pakai basuh besok boleh pakai lagi. Stretch shoot dia cepat dia kering. Biasakan kamu dah belajar Saya kurang tracksuit, saya kurang ini tracksuit. dah jam 5 ni Zulfaqar. Zulfaqar awak dah jam 5 dah kira besar dah. Jadi awak kena belajar tutup aurat dari sekarang tinggalkan Kalau nak pakai seluar tracksuit, pendek tu. nak Ya, pakai tracksuit seluar boleh, pendek dah. cumanya seluar tracksuit ni sikit. Susah lah, sebabnya tracksuit sikit. Okey, I tak apa. sikit tracksuit dah tak muat dah. Tapi Okey, takat ni, perkara yang tidak sopan ketika menziarahi rakan. Ini antara perkara yang tidak sopan ketika menziarahi rakan. Tadi yang kita bincang tadi adab-adab lah. Yang ni juga kita kena ingatkanlah diri kita ya, supaya kita dijauhkan daripada melakukan perkara yang tidak sopan ketika menziarahi rakan. Yang pertama, niat jahat. Yang saya sebut tadilah niat kena baik. Kalau niat jahat dia tujuan dia untuk mengganggu rakan di rumah, berdosa awak berdosa ya. Sebab mengganggu orang tu dikira berdosa ya, dikira salah ya. Kemudian yang kedua, menziarahi pada lewat malam. Ini yang Umi Zara sebut tadilah ya, lewat malam ni memang waktu yang tak sesuai untuk awak berziarah ke rumah rakan awak ya. sebabnya ada ramai orang tidur. Ya, kecuali kalau ada urusan kecemasan ya. Kalau ada kecemasan sangat, awak boleh pergi ziarah rumah. Tiba-tiba awak terdengar bunyi jeritan ke terdengar bunyi orang menjerit ke, pergi ziarah. Tak kira lah Rumah terbakar. pukul 11 ke, abang nampak macam ada kecemasan, orang jerit-jerit jerit-jerit ke, kemudian nampak ada asap-asap ke, boleh datang ya. Tapi itu bukan untuk ziarah sebenarnya, itu untuk memberi pertolongan ya, itu untuk memberi pertolongan. Ziarah ni macam kita relax saja ya. Okey, yang keempat, membuat bising di rumah rakan ya. Awak contohnya kalau kawan awak tu ajak awak masuk dalam rumah, kemudian ajak masuk bilik dia lah untuk buat kerja ke, baca buku ke, main game dalam bilik dia ke jangan terlampau menjerit sangat. Jangan terlampau bising sehingga mengganggu ayah dan ibu dia, abang dia, kakak dia. Kalau ada adik kecil dia pun terganggu semua. Itu menyebabkan awak dosa ya. Patutnya ziarah tu adab ziarah tu dapat pahala. Tapi bila awak pergi ke rumah rakan awak tidak menjaga adab, malahan mengganggu ya, mengganggu keluarga rakan awak tu, awak akan mendapat dosa kerana mengganggu orang lain. Kemudian yang kelima, makan dan minum terlalu banyak. Ya Allah ya Tuanku pergi rumah ziarah rakan awak ya. Awak makan lebih-lebih pula di rumah tu sampai awak tanya member awak tu, awak tanya rakan awak tu, Adam ada lagi tak Adam? Ada lagi tak Adam? Oh, tak malu. Tak malu pula datang rumah. Kalau dah habislah dah habis, mungkin bila dah habis tu dia tak hidang tu, maksudnya dia simpan lah tu, dia simpan untuk abang dia yang balik kerja ke, kakak dia ke, ataupun simpan untuk keluarga, untuk ahli keluarga dia ke janganlah kamu jadi muka tak malu pula. Adam ada lagi tak? Sedap Adam bagi saya nak ayam 3 ketul lagi Adam. Contoh itu adab yang tidak baik ya. Adab yang tidak baik, dan itu juga boleh menjatuhkan maruah awak boleh menjatuhkan maruah diri awak jadi tak ada yang macam tu. Ingat ni, kita belajar adab ni bukan sekadar untuk peperiksaan je kita belajar adab ni untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita dalam Quran untuk kehidupan kita kata dalam Quran tu ada menyebut innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tu Muhammad diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya Nabi suruh kita jaga adab dan akhlak. Kalau kamu tak jaga adab dan akhlak, jatuh maruah awak Okey, yang keenam, tidak menjaga pergaulan antara mahram. Apa dia mahram? Bukan muhram mahram. Apa dia mahram? Siapa pernah dengar? Mahram. Bukan anak haram. Mahram. Tahu tak? Pernah dengar tak? Tak pernah. Selalunya awak sebut muhrim. Pernah dengar muhrim? Pernah. Tapi sebenarnya ada sebutan dia mahram
Cara sebutan dia mahram. Mahram ialah orang yang okey, saya hantar tu. Apa maksud mahram tu? Saya hantar kat chat tu. Apa maksud Mahram ialah orang yang boleh dikahwini. Yes. Ya. Mahram tu ialah orang yang boleh dikahwini. Contohnya Umi Zara. Umi Zara pergi ke rumah Aisyah. Okey, Umi Zara ada ziarah ke rumah Aisyah. Rumah Aisyah ada abang. Rumah Aisyah ada abang. Jadi Aisyah, ya, abang Aisyah tu dia adalah mahram kepada Umi Zara. Ya. Mahram ni maksudnya orang yang boleh awak kahwin lah, bukan mahram ni maknanya bukan orang yang diharamkan untuk kahwin. Maknanya bila besar nanti awak boleh berkahwin dengan dia. Jadi aurat awak kena jaga, pergaulan awak kena jaga, ya. Awak belum berkahwin lagi, ya. Tak adalah awak tak semestinya awak berkahwin dengan dia, ya. Dia bukan keluarga kita, ya. Bukan keluarga kita, ya. Bukan lagi. Okey. Jadi kalau bukan mahram ni maksudnya tidak diharamkan kahwin. Maknanya awak boleh berkahwin dengan dia. Ya. Contohnya macam saya dengan murid perempuan saya. Dia kira bukan mahram tu. Ya. Maknanya saya dengan murid perempuan saya bukan mahram. Maknanya saya dengan murid perempuan saya ikatan dia boleh berkahwin nanti. Jadi awak kena jaga aurat, ya, kena jaga aurat, kena jaga adab, ya. Aurat perempuan tu utamanya suara. Suara perempuan pun jangan menjerit, jangan buat suara dengan dia. Itu tadi, ya. Itu kena aurat juga. Aurat bukan setakat tutup rambut, tutup kepala, ya, sarung tangan, tapi kalau dengan suara awak tu, ya, kalau suara awak mengada-ngada, ya, seperti memanja-manja, itu pun dikira aurat tu, ya. Yang perempuan suara kira aurat, ya. Okey, kalau muhrim, ya, muhrim, kalau Mukri kata muhrim. Muhrim tu ialah orang yang memakai pakaian ihram, ya. Muhrim ialah orang yang memakai kain. Itu saya ada jawab soalan Mukri di ruangan chat, ya. Muhrim tu apa Ustaz? Okey, muhrim tu ialah orang yang memakai kain ihram. Pernah dengar kain ihram? Pernah. Kain ihram ni pakai masa bila? Pakai masa? Pakai masa mengerjakan haji dan juga umrah, ya. Juga umrah. Itu muhrim. Ya. Panggil muhrim, ya. Orang pakai ihram. Dia kalau yang orang yang diharamkan kahwin panggil muhram, ataupun bukan muhram. Tapi ada juga yang kita faham muhrim, ya. Muhrim tu kita tahulah sebab orang Melayu dah biasa guna muhrim tu untuk orang yang diharamkan kahwin, bukan muhrim yang tidak diharamkan kahwin, ya. Dah biasa guna muhrim, ya. Sebab apa dia datang perkataan tu, awak tengok dia datang perkataan tu, mim haram mim tu, dia tak ada baris. Jadi boleh jadi kesalahan kata. Dia tak ada baris macam ni. Kadang-kadang ada orang sebut muhram, kadang-kadang ada orang sebut muhrim, ya. Bila perkataan bahasa Arab dia jadi perkataan serapan bahasa Melayu, pinjaman bahasa Melayu, dia tak ada baris, ya. Sebab Jawi mana ada baris. Jadi sebutan dia ada muhram, ada sebutan muhrim. Jadi kalau orang tu dah biasa, dia tahulah maksud dia apa, ya. Muhrim tu bukan ialah orang yang tak diharamkan kahwin, ya, bukan diharamkan kahwin, ya. Okey, yang ketujuh. Ustaz. Ya. Ya, tapi kesalahan kata kan orang Melayu kan memang sepatutnya mahram tapi panggil muhrim kan. Ada juga peribahasa, ada juga yang peribahasa yang disalah artikan. Contohnya seperti harapkan pagar makan padi. Patutnya pegah. Yelah, betul lah tu. Sebab
Ejaan bahasa kami. dia dah terikut-ikut dengan orang-orang yang salah ya. Bila dah terikut dengan orang yang salah sampai sekarang sampai dekat kita pun dah salah. Ya, kalau ikutkan dah Bukan pagar. kalau ikutkan pegar ya, pegar tu burung ya, burung yang menjaga padi ya. Tapi rupa-rupanya dimakan padi tu. Ya, pegar tu burung yang ditugaskan jaga padi lah. Contohnya dia halau tikus ke ya. Dia halau binatang-binatang yang makan padi. Lalas burung tu sendiri yang makan padi. Tu maksud dia. Dia boleh makan padi sebenarnya. Burung memang makan padi pun. Burung memang makan benda kecil-kecil ya. Mulut dia pun memang kecil-kecil ya. Dia boleh makan padi, dia boleh makan serangga kecil ya. Okey, yang ketujuh, berkunjung ketika ketiadaan ibu bapa rakan. Ini pun tidak digalakkan dan juga dikira tidak sopan. Ya, tambahan lagi, kalau awak perempuan, awak minta rakan lelaki yang datang. Bahaya. Ya, dan tidak sopan. Terutamanya bila ibu bapa dia tak ada. Kawan lelaki awak kata, saya nak datang ni ya. Nak bincang pasal kerja rumah. Awak sebagai kawan perempuan kena beritahu ibu bapa saya tak ada ya, kita tidak elok. Tak elok awak datang. Sebenarnya dia mungkin niat dia baik memang, contohnya macam katalah Aisyah kan. Aisyah dia pandai matematik kan. Tapi takutnya kalau ada yang niat Betul, ada kawan macam Aisyah pandai matematik, kemudian ada kawan lelaki nak belajar matematik dengan awak. Boleh. Ya, tapi pastikan jaga ada keluarga dia, kemudian bukannya sembunyi-sembunyi dalam bilik, itu tak sesuai. Belajarlah depan rumah, ada meja belajar depan rumah ke ya. Betul-betul nanti kena fitnah ya, boleh mendatangkan fitnah. Fitnah tu dah lah dosa ya, dosa besar ya, awak fitnah orang. Niat dia baik, tapi nak buat macam mana awak yang tak jaga. Kalau betul awak jaga, datang waktu yang sesuai. Ataupun datang ada teman. Datang ada teman. Jadi bila ada teman, orang tak anggap bukan-bukan lah. Tapi bila awak datang seorang, jumpa perempuan seorang, dia akan mendatangkan fitnah. Walaupun sebenarnya niat awak baik nak belajar matematik, nak belajar sains ya. Mungkin kawan perempuan awak tu dalam kelas tu dia paling kera sains. Dia paling pandai matematik. Ya. Dia paling hebat sejarah. Tapi disebabkan waktu yang awak datang tu seorang, ibu bapa dia pula tak ada. Jadi jiran-jiran akan berpandangan serong ya, mereka akan memfitnah ya. Yang fitnah tu dapat dosa, awak pun yang awak punca fitnah pun mungkin awak pun berdosa juga. Ya. Awak pun berdosa walaupun niatnya baik ya. Okey, baik. Yang seterusnya ciri-ciri rakan yang baiklah ya. Nanti kalau awak nak cari rakan ya, nak cari kawan, pastikan ada ciri-ciri ni. Ciri-ciri ni ada pada rakan awak ya, pastikan ada ciri-ciri ni ya. Okay, yang pertama ya, pastikan rakan awak tu ya taatlah ya. Taat. Mesti taat kepada Allah. Ya, yang penting dia mesti taat kepada perintah Allah ya. Kalau dia waktu solat, dia ajak awak solat sekali ya. Kalau waktu puasa, dia pun puasa. Jangan awak puasa dia datang kata, "Oi, tak payahlah puasa, buka puasa, jom aku bawa air Milo ni." Maksudnya apa ni, kawan yang jahat lah. Dia bawa pengaruh yang tidak baik lah dia langgar perintah Allah ya. Benda-benda wajib pun dia bila awak nak buat dia kata tak payahlah buat buat kat rumah lah, dia sajalah melambatkan waktu solat ya. Tu sebenarnya ciri rakan yang tidak baik ya. Carilah rakan yang taat kepada perintah Allah. Okay, yang kedua, bersopan santun. Sudah tentulah awak suka kawan awak yang bersopan santun, cakap dengan awak pun lemah lembut, tak ada yang kasar-kasar, tak ada yang suka gelakkan awak, tak ada suka ejek awak ya. Awak nak yang bersopan santun kawan awak tu Kemudian yang ketiga, baik budi pekerti yang berwarna biru tu ya. Baik budi pekerti, maksudnya akhlak dia baguslah bila dia datang, keluarga awak pun suka ya. Sampai bila dia balik, dia sendiri, ibu dan ayah awak pun tanya kat awak, bila lagi kawan awak tu nak datang, kalau datang dia tahu mak nak goreng cucur ke, mak awak pun suka ya, sebab baik budi pekerti. Dia bukan saja layan awak dengan baik, dia layan keluarga awak dengan baik. Makcik, pakcik, sihat ke, sebelum dia jumpa awak. Itu sepatutnya rakan yang awak cari ya. Yang keempat, mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Apa maksud sifat-sifat mahmudah? Siapa pernah dengar?
sifat mahmudah. Siapa pernah dengar? Pernah dengar tak? Tak. Pernah dengar? Tak. Allah, kesiannya. Rasanya perkataan ni biasa ni dalam buku-buku ni Buat baik. Okey, baik. Tengok tu dalam ruangan chat tu. Sifat memudah ialah sifat yang Terpuji. terpuji. Lawan dia nanti kalau dalam UPKK penilaian ada lawan dia. Lawan sifat mahmudah, kalau ada buku nota tulis ialah sifat. Okey, itu lawan dia. Apa yang lawan sifat mahmudah? Mazmumah. Ya, sifat mazmumah. Mazmumah tu ialah sifat yang tidak baik. Sifat mazmumah ialah sifat-sifat yang tidak baiklah, seperti suka mengejek, ataupun cakap besar, takabur, sombong, riak. Itu semua sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah. Nanti awak tulis ni dalam buku nota awak ni. Sifat mazmumah ialah sifat yang tidak baik. Nanti kalau dalam MP Kafa ataupun dalam penilaian Kafa, kalau ditanya senaraikan 3 sifat mazmumah, awak pun tak tahu. Apa sifat mazmumah awak tak tahu. Jadi bila awak tahu sifat mazmumah tu apa, dia suruh senaraikan 3, janganlah ragu-ragu. Awak letaklah yang pertama, suka mengejek orang. Yang kedua, suka cakap besar. Yang ketiga, sombong. Tu dapatlah 6 markah ke untuk soalan tu. Kalau dia kata senaraikan 3 sifat mahmudah, suka membantu, bersopan santun, kemudian lemah lembut, dah markah. Itu je. Yang penting awak tahu maksud dia. Kalau awak tak tahu maksud sifat mazmumah tu, susah nak jawab. Itu sebab saya kata fokus bila saya terangkan satu perkara, mesti dengar. Kalau saya tulis dalam chat tu, maksudnya penting lah tu. Sebab kalau saya cakap takut awak terlepas. Jadi saya type dekat ruangan chat tu supaya awak tak terlepas. Kalau awak terlepas saya cakap apa, awak check. Awak tengok dekat ruangan chat, ada yang ditulis. Dan terus pindahkan ke buku nota awak. Sebab chat ni bila saya exit je, chat semua hilang. Chat akan semua hilang. Okey, yang kelima berdisiplin. Berdisiplin ni yang selalu mengikut peraturan lah. Kalau dekat rumah orang, dia jagalah tak usik barang-barang orang, kemudian tak alihkan barang suka hati, datang rumah orang alihkan kursi, alihkan meja. Susah aku nak lalu ni, dia alihkan meja rumah orang tu. Ya Allah, tak malu, tak ada disiplin. Datang rumah orang, ibarat seperti Belanda minta tanah, dia pula yang lebih-lebih. Kemudian yang keenam, berilmu pengetahuan. Carilah rakan awak yang berilmu pengetahuan, cari. Yang ada ilmu, kurang-kurangnya kalau awak tak tahu, dia bantu. Kadang-kadang bila awak bersembang ataupun awak berbincang, dia boleh bagi idea yang bernas. Bukan idea yang main-main, tak serius. Jadi pastikan rakan awak yang berilmu pengetahuan, berilmu pengetahuan. Okay, yang ketujuh, tidak mendedahkan keburukan kawan. Ni ada juga ni, dinamakan kawan tikam kawan ni. Dekat depan awak baik, dekat belakang awak dia burukkan awak. Contohnya kalau saya baik dengan Umi Zara, saya baik dengan Umi Zara, selalu bersembang, selalu buat kerja sekolah sama-sama, berbincang mata pelajaran. Tapi bila Umi Zara tak ada, saya ceritakan keburukan Umi Zara contohnya. Tak adalah Umi Zara tu baiklah. Saya ceritakan keburukan Umi Zara tu dekat Muhammad Adam contohnya. Kau nak tahu kadang Umi Zara tu dia memburukkan. Itu tak baik. Sebagai seorang rakan, benda yang buruk tentang kawan awak, kalau boleh awak rahsiakan. Awak je yang tahu. Awak saja yang tahu. Okey, jangan mendedahkan keburukan kawan. Tak kira lah bukan kawan pun, siapa-siapa saja. Jangan mendedahkan keburukan kawan awak. Okey, yang ke-8,
tidak mementingkan diri sendiri. Ni susah nak cari ni rakan awak ni bila beratur, contohnya kalau beratur di kantin dia tak bila dia nampak kawan dia dia minta, dia tanyalah kawan dia nak makan apa, dia nampak kawan dia kat belakang contohnya berbaris kat belakang, dia tolonglah belikan. Kau nak makan apa aku belikan. Dia tak pentingkan diri sendiri dia kalau pentingkan diri sendiri ni macam dia buat semuanya untuk dia je tak fikir orang dah. Dia tak fikir orang dah. Apa peduli apa, lantaklah dia kawan aku ke apa suruh lambat macam tu. Itu maknanya ciri-ciri rakan yang kurang baiklah. Dia tak fikirkan tentang orang. Okey, kemudian faedah menjaga adab menziarahi rakan. Faedah menjaga adab menziarahi rakan. Yang pertama, mengeratkan silaturahim. Kalau kita jaga adab kita, kawan kita keluarga kawan kita akan suka kepada kita dan secara tak langsung hubungan silaturahim akan bertambah erat, bertambah baik. Yang kedua, mengikut sunnah Nabi. Kamu sendiri mengetahui Nabi dengan sahabat dia macam mana. Macam mana Nabi layan sahabat dia. Macam mana Nabi layan kawan dia. Nabi tak pernah berkasar dengan kawan dia. Nabi kita, Nabi Muhammad tak pernah pun tinggi suara dengan kawan dia. Terutamanya dengan Abu Bakar. Tak pernah. Ada satu hadis tu hadis Nabi tu mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan ada orang yang tak dikenali tarik ni kain serban Nabi tu. Dia tarik kain serban Nabi tu. Nabi tak marah. Nabi tak marah walaupun Nabi terkejut. Nabi terkejut, kemudian Nabi tanya, kenapa kamu buat macam tu? Nabi tanya Nabi tanya dalam nada yang baiklah kemudian orang tu bercakap bagi satu barang kepunyaan Allah kepada saya, dia kata. Jadi bila orang tu cakap macam tu, Nabi pun Nabi pun mintalah Abu Bakar untuk memberi sesuatu lah pada orang tu. Bukan serban dia, serban Nabi nak pakai serban. Okey. Jadi Nabi tak marah. Nabi akan cuba untuk menggembirakan orang tu walaupun orang tu nak sakitkan hati dia. Okey, yang ketiga, faedah menjaga adab menziarahi rakan ni mendapat apa kelas? Mendapat Pahala. Ini yang kita kejar ni. Pahala ni lah yang kita kejar ni supaya pahala kita bertambah, berganda, menjadi berat apabila ditimbang nanti. Itulah yang akan membantu kita masuk ke syurga. Yang keempat, berkenalan dengan keluarga rakan. Ini saya sebut tadi. Kita bukan sekadar untuk berkawan saja, tapi kita kena mengenali keluarga kawan kita tu. Jangan tanya kita kawan dia, lepas tu bila kau balik mak ayah kau tanya contohnya, Hamzah, kawan kau si Afif Elai tu mak ayah dia kerja apa? Oh, kau tak tahu. Kau tak berkenalan langsung dengan keluarga dia. Kau awak berkenalan dengan dia je. Tanya-tanyalah mak ayah awak kerja apa? Kat mana? Macam tu. Kurangnya awak berkenalan lah. Yang kelima, menjaga kebajikan rakan. Terutamanya bila awak tengok kawan awak dalam kesusahan. Kesusahan, bila awak datang ziarah rumah dia, awak tengok muka dia macam ada problem dia tak macam semalam. Semalam dia ketawa, gembira melawak-lawak, tapi hari ni macam moody. Awak tanyalah dia kenapa kamu macam ni macam ni apa kucing aku sakit dia kata. Jadi awak jagalah kebajikan rakan awak tu awak caring. Kadang-kadang awak mungkin tak boleh bantu dia, tapi awak mungkin boleh bagi dia semangat. Mungkin kita tak boleh nak bantu, tambah lagi kalau kesusahan tu melibatkan melibatkan duit ke RM1 yang besar, awak pun tak kerja lagi, macam mana tolong. Jadi awak nasihatkanlah, tak apalah. Nanti yang semampu. Bantulah yang termampu. Okey, kemudian yang keenam,
menyampaikan dakwah Islamiyah. Ini faedah menjaga adab menziarahi rakan. Jadi di samping kita berziarah rakan, kita jaga adab kita jaga akhlak kita, secara tak langsung kita bawa juga tugas sebagai pendakwah. Ini terutamanya kepada sekiranya kita ada rakan bukan Islam. Terutamanya kita ada rakan bukan Islam, contohnya kita ziarah rumah dia. Kita ziarah rumah dia, ya, bila dia tengok awak yang beragama Islam ni sikap awak bagus ketika datang rumah orang. Cakap awak lemah lembut ketika awak bercakap dengan ibu dan ayah dia. Kemudian awak bersopan santun ketika berhadapan dengan orang-orang tua yang ada di rumahnya. Secara tak langsung, orang yang agama lain dia akan lihat diri awak, oh bagusnya, mungkin ini Islam ajar. Islam ajar macam ni baik ni. Itu sebabnya bila pergi rumah orang bagus, ya. Tapi kalau awak pergi rumah rakan awak, terutamanya yang bukan Islam, perangai awak pun tak senonoh. Ya, perangai awak pun tak senonoh, awak ketawa kuat-kuat. Ya, kemudian awak pergi ambil je basikal dia kayu. Best basikal kau ni, tak minta izin. Ya, walaupun kawan awak tak cakap apa tapi awak ambil waktu kayu basikal. Itu antara sikap yang tidak baik. Seterusnya akan menyebabkan agama lain ataupun orang yang beragama lain melihat awak, Islam ajar macam ni ke? Ya? Takkan Islam ajar tak sopan macam ni? Nampak? Ini akan menyebabkan agama kita mendapat malu. Islam dah ajar baik dah. Islam dah ajar baik dah. Tapi awak yang tidak mengamalkan sifat yang baik menyebabkan agama yang kita anuti ni akan terjejas, ya, dan mendapat maruah kita akan terjejas lah, maruah agama kita pun terjejas, ya. Padahal Islam ajar baik, Nabi kita ajar baik, ya. Tapi awak sendiri yang tak menunjukkan sikap baik ketika awak menziarahi rakan, ya. Ni terutamanya rakan awak, mungkin dia ada juga di kalangan awak ni yang rakan dia bukan beragama Islam, ya. Awak pergi rumah kawan awak India, ya. Awak berkawan dengan dia, main badminton depan rumah dia contohnya, ya. Tunjukkan perangai yang baik, ya. Contohnya bila main badminton depan rumah kawan awak, katalah kawan awak tu India kan, beragama Hindu. Pukul 6.30, 6.40, okey. Okey Raju, saya nak balik Raju. Raju kata, alah relax lah awal lagi. Minta maaf lah Raju, ya, sebab nanti saya nak bersiap sedia untuk solat. Kan? Kat situ. Situlah, ya. Jangan relax lah. Macam contohlah kawan awak nama Raju lah, ya. Relax lah awal lagi pun 6.30. Okey. Sampai azan. Sampai azan, ya. Jadi bila sampai azan main nanti dia akan melihat kepada awak, ya, macam tak ni lah, ya, tak elok lah, tak elok, kawan saya nanti dia cerita lah kat kawan dia, ya, kawan dia yang beragama Hindu sama dia, aku ada kawan satu taman tu, waktu azan pun main badminton tak ada apa pun, nampak, ya, kat situ akan cerita keburukan awak pula pada bangsa kaum dia ataupun pada orang yang beragama sama dengan dia, ya. Okey. Jadi setakat ni boleh faham? Boleh. Senang je, ya. Adab rakan ni senang je, ya. Tengok balik. Okey, tengok balik. Yang pertama kita ada bincangkan mengenai galakan. Ni galakan sunat, ya. Untuk membawa buah tangan lah, ya. Ketika kita berziarah. Tu kan yang pertama. Kemudian yang kedua kita ada bincangkan adab-adab menziarahi rakan, ya. Niat baik, masa sesuai. Ini saya recap balik je, ya. Benda dah bincang, ya. Mana yang baru masuk, yang tadi mungkin terlepas, ya. Masa yang sesuai, memberi salam, masuk jika mendapat izin, memelihara tingkah laku dan maruah diri, berpakaian menutup aurat. Ini paling penting, ya. Sebagai orang Islam, kita ada aurat, ya. Jangan pergi rumah rakan awak tak pakai tudung, ya. Yang lelaki berseluar pendek dan sebagainya, ya. Cuba sehabis baik untuk menutup aurat. Kemudian kita ada bincangkan juga perkara yang tidak sopan, ya, ketika menziarahi rakan. Ini saya recap semula, ya. Niat yang jahat. Yang kedua, menziarahi pada lewat malam. Yang ketiga, masuk ke rumah tanpa memberi salam dan meminta izin. Buka selipar terus masuk je,
Yang keempat, membuat bising di rumah rakan, ya, ketawa kuat-kuat, gelak kuat-kuat, menjerit, ya, menjerit, lepas tu ada pula mencarut-carut pula dalam tu, ya. Mana tengah seronok sangat main game dalam bilik dia. Okey, yang kelima, makan dan minum terlalu banyak, ya, sampai hidangan atas meja dah habis kamu minta lagi. Satu yang menjatuhkan maruah diri awak dan juga memalukan, ya. Kemudian yang keenam, tidak menjaga pergaulan antara muhram ataupun yang awak sebut muhrim lah, Okey, yang ketujuh, berkunjung ketika ketiadaan ibu bapa rakan. Ini tak manis, ya. Menyebabkan fitnah daripada jiran sebelah, ya. Terutamanya kalau kawan awak tu perempuan, awak lelaki. Kemudian kawan yang lelaki yang perempuan pula datang pergi ziarah perempuan pula, yang lelaki. Lain jantina. Jadi kalau ada family atau ada keluarga, mungkin orang akan tak pandang serong, tapi kalau tak ada keluarga, orang akan berpandangan tidak baik, Yang seterusnya, ciri-ciri rakan, ciri-ciri rakan yang baik, Saya recap semula. Taat kepada perintah Allah. Yang kedua bersopan santun. Yang ketiga, baik budi pekerti. Yang keempat, mengamalkan sifat mahmudah. Apa maksud sifat mahmudah tadi? Sifat Apa maksud terpuji. Ya, sifat terpuji. Apa lawan sifat mahmudah? Mazmumah. Mazmumah. Sifat mazmumah. Sifat mazmumah. Yang kelima, berdisiplin, ya. Ketika berdisiplin bukan saja di sekolah, ya, di rumah rakan awak pun awak kena jaga disiplin awak. Yang keenam, berilmu pengetahuan. Yang ni penting ni, ya. Kalau awak nak cari kawan yang berilmu pengetahuan, ya. Jangan cari kawan, bukan tak boleh kawan dengan orang yang tak pandai, maksud saya lah, maksud saya ni kat sini ialah dari segi tingkah laku dia lah. Kalau orang yang berilmu ni, dia tahu benda baik dengan tak baik. Yang saya risau ni, dia tidak berilmu. Dia belajar ilmu tapi dia tidak berilmu. Ya, dia ajak awak buat benda yang tak baik, ya, dia ajak awak pergi mandi sungai senyap-senyap tanpa minta izin. Bahaya. Kemudian awak datang rumah dia, lepas tu dia start motor, dia ajak pula awak pergi ke taman sebelah, tak pakai helmet. Tu memang ayah awak ingat awak pergi rumah dia je, tapi bila sampai rumah dia awak buat benda lain. Naik motor tak pakai helmet, bahaya. Boleh menyebabkan mengundang kepada berbahaya. Jadi kalau dia ada ilmu pengetahuan, dia akan berfikir, kita tak ada lesen, tak bolehlah naik motor, bahaya. Walaupun boleh bawa motor. Kita berjalan je lah kaki pergi ke rumah Muhammad Mukri. Contohnya, ya, lebih selamat, ya. Kemudian pastikan cari kawan yang betul-betul boleh membantu awak untuk meningkatkan diri awak. Ya, contohnya kawan awak yang pandai matematik, ya, awak kawan dengan dia, ambil peluang. Ya, macam mana kau pandai matematik? Macam mana nak hafal sifir? Macam mana tak nak bagi sifir tu kita terlupa? Contoh, ya. Dapatkan ilmu daripada dia juga. Kemudian yang ketujuh, tidak mendedahkan keburukan kawan. Ni pun ramai yang buat ni, ya. Depan-depan kita dia baik, ya kan? Baik, dia senyum, sembang pun baik, bincang pun baik, ya. Tapi bila kita tak ada, dia cerita keburukan kita pada orang lain. Saya harap tak ada yang berlaku di kalangan murid saya ni lah, saling menghormati. Sekiranya ada benda yang buruk tentang rakan awak, sebaiknya kita jangan ceritakan. Ya, kita jangan ceritakan pada orang lain, ya. Yang ke-8, tidak mementingkan diri sendiri, ya, bukan selfish. Ya, jual ikan. Selfish. Bukan jual ikan, ya. Selfish ni pentingkan diri sendiri, ya. Okey, ada soalan tengok ni, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Ada soalan. Bagus, ya. Okey, sekejap, Okey, ya. Okey, macam biasalah,
macam biasa, selepas pukul 3 tadi pukul 3 tadi saya ada hantar link Saya ada hantar link work wall untuk awak buat ujian kefahaman lah ujian kefahaman Sekejap sebentar. Ustaz, Okey, ya. kita ada Okey ya. Ada work wall, adab menziarahi rakan Ustaz, saya nak Okey. ke tandas boleh? Apa dia? Nak ke tandas. Pergi. Ni adab semasa menziarahi rakan lah. Saya ada bagi 3 link dalam Google Classroom nanti awak boleh cuba buat. Sama-sama tu kita tengoklah sepintas lalu. Okey, yang ni apa jawapan dia? Nyatakan adab-adab semasa menziarahi rakan. Apa jawapan dia? Apa jawapan? Okey, awak tengok kat atas tu, yang kelip-kelip tu. Pilih 2 jawapan. Maksudnya ada 2 jawapan. Okey, yang pertama apa? A dan juga dan C. C. Tidak memberi salam. Betul tak? Salah, jangan tanda okey. Kemudian yang kedua, Sarah. Ada tak murid nama Sarah dalam kelas? Tak ada Sarah berbual terlalu lama semasa menziarahi Halimah Tun. Apa jawapan dia? B. Tidak beradab. Lama tu, datang pagi sampai ke malam tak habis-habis dalam bilik. Tak apa, dia sembang dah, dia ngumpat apa benda dah Azalia berbual perkara yang baik dan berfaedah semasa menziarahi Alisa. Jawab tanda lah A tu tanda A. Okey. Apakah kelebihan menziarahi rakan? Dapat mengeratkan silaturahim. Dapat mengeratkan silaturahim. Dan mendapat keridhaan Allah Okay, yang seterusnya nyatakan akibat. Apa akibat dia? Tidak disukai rakan. Saya pernah beritahu awak dulu. Akibat ni benda baik ke benda tak baik? Kesan baik ke kesan tak baik? Akibat ni kesan baik ke kesan tak baik? Kesan tidak baik jadi tidak disukai rakan Kemudian surah yang menerangkan dalil adab berziarah. Dalam nota tadi tak ada bincangkan surah An-Nur Surah An-Nur ayat 27. Itu dalam buku teks tahun 3 ada tu. Adakah kehadiran tetamu yang berziarah ke rumah membawa berkat kepada tuan rumah? Betul. 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 Okey, itu antara contoh antara contoh pula. Itu link yang pertama link pertama window contoh Okey, yang kedua Sorry Ustaz. apa yang kau suka yang gembira sangat tu Umi Zara? Okey, yang kedua link yang seterusnya okey, apa jawapan dia? Jawapan? Rezeki. Itu digalakkan mereka membawa emas. Wah, membawa biasanya ui, kalau gitu hari-hari saya suruh ni Zulfaqar datang rumah saya ni sebab bawa emas. Bawa rezeki. Okey. Yang kedua? Buah tangan C. Bawa rokok. Rokok. Buah tangan. Buah tangan. Kaki tangan? Buah tangan. 3 tangan? Weh, 3 tangan. 3 tangan tu. Bayang pula dia datang ada 3 tangan takut orang rumah kau.
Perkara yang tidak sopan dilakukan ketika menjadi rakan ialah D. Bertanya sabar dan beramal rasmi. tidak sopan lah. Atif, baca soalan betul. C. C. Sopan berziarah pada waktu malam lah okey, tengok soalan betul. Bila soalan panjang-panjang tu baca dengan teliti kita tidak boleh rakan yang sedang sakit. D. Mengganggu. Okay, tengok mengganggu. Ya, bijak nombor saya ni. Ni. Memutuskan silaturahim. Memutuskan tidak terakhir. Yeah, tepat sekali. Okey, bagus. Yang seterusnya, adab berikut yang manakah bukan buah tangan. Lori. Kau bawa Lori. yalah, kau bawa lori parking depan rumah dia sebesar-besar lori alam tu. Ya Allah ya Tuanku, bapak dia nak keluar motor tersangkut. Ya. Okey. Kita mesti pulang jika salam tidak dijawab lebih berapa kali? 3 kali. Sebut tadi dalam 3 kali. tak disebut tadi dalam nota tadi tapi memang adab sekiranya kita pergi ke rumah orang, kalau kita bagi salam 3 kali, tak ada pun bunyi orang menjawab salam, mu dikendaki pulang balik. Jangan tunggu dah. Mungkinlah ada orang di dalam, dia jawab salam tapi dia tak nak jawab salam tu kuat-kuat sebab dia tak bersedia menerima awak. Jadi ingat kalau dah 3 kali balik, tak payah nak tunggu-tunggu lagi buat muka tak malu sikit Okey, yang seterusnya ada link saya bagi 3 link tu, nanti awak buatlah ni kita bincang-bincang sekali lalu begitu je lah Okey, 3 link yang ketiga. Link yang ketiga. Okey. Sekejap. Okey, ni Okey, link yang ketiga. Kuis adab menziarahi rakan. Okey, buka kotak. Okey. Ni siapa nama murid jangan saya tengok nama murid sekejap. Nama murid. Adam Mikael ada, Adam Mikael. Nyawa sikit, Adam Mikael ada. Adam Mikael ada tak? Ada ni, nama ada ni tapi tak menyaut ni Muhammad Al-Fatih Atikullah ada? Al-Fatih Atikullah ada tak? Muhammad Al-Fatih ada tak? Tak mau juga. Ali Yasir ada, Ali Yasir? Ali Yasir saya nampak kat sekolah ni. Ali Yasir ada? Apa ni semua tak nyaut ni? Amiruddin ada, Amiruddin? Amiruddin ada, Amiruddin? Nur Afikah ada, Nur Afikah? Afikah ada, Afikah? Oh, Afikah. Nur Aisyah Humairah? Ada. Aisyah ada? Aisyah ada Aisyah ada? Aisyah? Oh, Aisyah? Ada. Okey, ada. Aisyah nak buka kotak nombor berapa, Aisyah? Aisyah nak buka kotak nombor berapa? 3. Nombor 3. Mari kita buka kotak nombor 3. Apa jawapan dia, Aisyah? Saling menziarahi, menguatkan ikatan. A. Persaudaraan. B. Pergaduhan. Cepat. Ada masa atas tu. A. Yes. Nasib baik. Alhamdulillah. Bagus. Seterusnya. Auni ada Auni? Ada. Ada Auni nak buka kotak nombor apa Auni? Nombor 2. Nombor 2 ni jawab cepat Pak Uni, ada masa atas tu. Apakah akibat tidak beradab ketika menziarahi rakan? A. Mengeratkan silaturahim. B. Tidak disukai oleh rakan.
Tidak diskoi oleh rakan. Akibat. Cepat. Masa. A ke B? Kan? Ya. A ke B. B? B. Siapa yang jawab dia? Auni ke orang lain tadi? Farhani ada Farhani ada? Ustaz. Farhani ada? Farhani tak menyaut. Rania ada Rania. Rania ni kakak awak ni ya, kakak tahun 6. Rania ada? Tak ada lah Rania Kemudian Umi Zara mesti ada ni murid kecil ni. Ya Umi Zara. Kotak nombor 9. 9. Bersedia Umi Zara baca soalan dengan pantas ya, sebab awak nampak ada timing atas tu. Ya ada bar tu. Okey, sedia Umi Zara, kita selak sikit pada. Ziarah rakan tempat kosong dituntut syarak. A. Sangat. B. Tidak. Umi Zara, jawapannya? B. Ziarah rakan tidak dituntut. Umi Zara. Umi Zara, jangan panik Umi Zara. Ni panik ni sebab ada masa atas subuh. Ustaz, Ya. saya dah siap classroom. Okey, yang seterusnya. Kalis ada Kalis. Ali Imam kita. Ada. Kalis, kotak nombor apa Kalis? Nombor 5. Nombor 5. Bersedia Kalis? Bersedia? Ya, pantas tu Kalis. Pantas ni masa di atas 30 saat aja. Sedia. Ziarah rakan dalam waktu yang lama, B sekejap. B. Alhamdulillah, selamat kau Kalis. Tahniah Kalis. Arfan Zufairi ada? Ada Ustaz. Tekan Arfan Zufairi. Kotak nombor berapa Arfan Zufairi? 1. 1 Fan, jadi Fan. Semboi, relax, tenang, tarik nafas. Dan pilih fadilat ataupun kebaikan beradab ketika ziarah rakan. A tu dia seorang, B tu ramai. B kawan ramai. Bagus Arfan. Okey. Ada Mikael? Saya. Ada Mikael ada? Ada Mikael? Mic dia rosak Ustaz. Ada Mikael ni, Adam Mikael ni murid tahun 6 ni, murid saya tahun 6. Nama Ali. Al-Fatih dia? Tak menjawab lagi. Ali pun senyap lagi ya. Amiruddin? Saya? Okey Amiruddin, kotak cepat. Kotak 6. Kotak 6. Sedia jawab dalam tempoh masa yang telah ditetapkan Amiruddin. Jangan panik dan kelang kabut. Ucapkan kepada rakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Walaupun nampak macam kelang kabut sikit tadi tapi alhamdulillah ada apa betul. Fakhruddin, ada Fakhruddin. Ya. Kotak nombor apa Fakhruddin? 4. Bersedia Fakhruddin ya. Tenang, relax, tarik nafas. Okey. Pada muka kamu, inilah akibat tidak mendengar nasihat orang tua. Beradab ke tidak beradab? Cara cakap tu. Beradab ke tak beradab? A ke B? Tidak beradab pandai ya. Memang sebenarnya kita nak nasihat dia, tapi janganlah cakap padan muka kamu. Cakap elok. Saya nak jawab boleh? Cakap elok dengan dia ya. Agaknya kita kena macam ni sebab kita tak dengar ni nasihat orang tua. Cakap macam tu ya. Ni padan muka kau ya. Habis kau, lantak kau. Itulah tak dengar nasihat tu. Memang dia tak dengar nasihat orang tua dan dia telah menerima balasannya ya. Tapi kita jangan cakap macam tu ya. Kesian dia ya.
Dia dah lah tengah jatuh dalam longkang tu kau cakap itu lagi, tolong dia bawa basikal laju, Willy walaupun ayah dia dah cakap dah jangan Willy basikal tu laju, dia tak dengar ludahnya ke dalam longkang dia okey, yang Ustaz, saya seterusnya nak jawab boleh? Muhammad Hamzah. Saya ikut urutan ni, ikut urutan dalam ni. Hamzah ada Hamzah? Ada Ustaz, nombor 7. Hamzah nombor 7 Hamzah tenang Hamzah, relax Hamzah, tak ada nafas, jangan panik. A. Bertanya khabar berita, B. Bercakap perkara yang tidak berfaedah. A. Bertanya khabar berita. Bertanya khabar berita, tanya Hamzah. Alhamdulillah tenang orangnya Seterusnya okey, Mukri dah? Dalam list ni ada ni, Mukri dah? Selalu ada Mukri dah terhilang pula. Zulfaqar ada? Ya, saya ada. Okey, nombor 10. Nombor 10 Zulfaqar. Kau jangan labar Zulfaqar. Kau relax je, tenang, baca soalan, jawab. Ucapkan takziah pada rakan jika rakan ditimpa. Dia apa pokok? A. Musibah, B. Kemenangan. A. Musibah. Alhamdulillah. Tahniah Zulfaqar berjaya menjawabnya dengan baik. Dan seterusnya Nur Afikah. Dah 2 kali round dah ni. Nur Afikah ada? Ni penolong saya ni. Ada Afikah ada? 8 lah 8 relax Afikah Dah macam mana dah tak boleh nak pilih. Ini je tingkap yang tinggal tak buka lagi. Relax Afikah, tenang, tarik nafas. Kau ada gambar pula. Okey. Berdasarkan gambar, apa yang perlu dibuat sebelum menziarahi rakan? Terus datang ke rumah, memberitahu rakan. B. Ni gambar ni dia tengah pegang handphone ni. Dia nak beritahu rakan dia nak datang ni. Tengok. Alhamdulillah. Dia ada WhatsApp ke? Apa dia? Dia ada WhatsApp ke? Zaman sekarang Zulfaqar, semua budak ada WhatsApp. Kamu pun jawab apa tanya saya dalam WhatsApp tadi kan. Okey, bagus Sebab ni bukan handphone Ustaz, ni komputer. Yalah, tak kisahlah tapi masa awak jawab saya tadi boleh je kan jawab pakai apa-apa medium tu, contoh je gambar pakai, kalau awak chatting pakai apps lain pun boleh, tak mesti WhatsApp, boleh SMS, boleh hantar Telegram boleh pinjam kat telefon mak ayah awak, beritahu ni saya nak datang sekejap nak bincang kerja sekolah, beritahu jangan main redah saja ya. Saya ada semua Google Classroom. Tak apalah tapi yang pentingnya kita dah bincang soalan-soalan tu lepas ni awak boleh teruslah singgah di Google Classroom untuk awak siapkan link-link yang saya share tadi untuk untuk menguatkan lagi kefahaman awak apa yang telah kita pelajari pada hari ini jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya